Sebarang cakaran atau gigitan haiwan, terutamanya anjing dan kucing, perlu mendapatkan rawatan perubatan segera. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, mangsa biasanya hanya mendapatkan rawatan selepas salah satu simptom rabies dikesan, termasuk takut air dan halusinasi. Tahap ini katanya virus tersebut telah sampai ke otak dan sukar untuk dirawat meskipun ada vaksin. There are so many people involved, but of course, even this aid cannot make it happen without community cooperation. So, please put in your paper that it is a collective responsibility to prevent death because of rabies. Rabies is preventable. Death from rabies is preventable if you follow all this procedure. Bercakap dalam sidang media di Dewan Undangan Negeri di Kuching, beliau memberitahu kes positif terbaru melibatkan remaja lelaki 13 tahun pada 21 Mei lepas merupakan kes pertama tahun ini. Ujarnya, kementerian beliau akan bekerjasama dengan beberapa agensi lain untuk menjalankan vaksinasi dan pelesenan anti-rabies di seluruh Sarawak semasa kempen vaksinasi besar-besaran yang akan diumumkan dari semasa ke semasa di akaun rasmi Facebook DVS Sarawak. Data terkini menunjukkan jumlah kumulatif kes rabies manusia di Sarawak masih berjumlah 84 dengan 76 kematian sejak Julai 2017 dan tiada kematian bagi tahun 2025. Majlis Pengisytiharan Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS akan berlangsung di Istana Alam Shah Kelang di Selangor pada 30 Jun ini. Majlis tersebut merupakan simbolik kepada penjenamaan semula Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu kepada UPMS sebagai pengiktirafan terhadap peranan signifikan Sarawak dalam pembangunan pendidikan tinggi negara. Hantaran di Facebook yang di-Pertua Negeri memaklumkan perkara tersebut disampaikan kepada Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar semasa kunjungan hormat delegasi Universiti Putra Malaysia UPM di Astana Negeri Kuching semalam. Delegasi diketuai oleh Pro-Chancellor UPM Tan Sri Peter Chin Fah Kui. Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Yang di-Pertua Negeri dan isteri untuk menghadiri majlis pengisytiharan berkenaan. Antara perkara lain yang turut dibincangkan termasuk penubuhan sekolah veterina dan sains haiwan di Sarawak serta peranan UPM dalam menyokong agenda keterjaminan makanan negara. Syarikat perunding dikenali Neko Netherlands Airport Consultant dilantik untuk menjalankan kajian kebolehsanaan terhadap pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kuching yang baru. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata kajian itu akan dibuat dengan kerjasama Jurutera Jasa Sarawak, sebuah syarikat perunding tempatan. My ministry has already appointed an international consultant, as I mentioned just now, NACO Netherlands Airport Consultant, as the lead consultant, together with our local consultant Jurutera Jasa, as the local partner, to carry out the feasibility study. The consultant was appointed through a procurement process conducted in full compliance with established regulations and governance standards. Datuk Seri Lee berkata demikian pada sidang media di Kompleks Dun Sarawak. Katanya lagi, proses kajian lapangan terbang milik Kerajaan Sarawak itu akan mengambil tempoh selama 9 bulan. Dalam pada itu, beliau berharap selepas laporan daripada kajian itu diterima, pembinaan lapangan terbang baru itu akan dapat dibina dalam jangkaan 5 hingga 6 tahun kelak. NICO terkenal dengan kepakarannya dalam perancangan dan kejuruteraan lapangan terbang dan mempunyai pengalaman lebih 75 tahun dan telah membina kira-kira 700 buah lapangan terbang seluruh dunia. Pelabuhan Malaysia perlu segera beralih kepada automasi dan teknologi pintar selaras dengan Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 dan rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia. Berucap pada perasmian Seminar Buruh Maritim 2025 di Miri, Ketua Pengarah Laut Malaysia, Datuk Dixon Dolah, menegaskan tentang pentingnya pelabuhan pintar, pemerkasaan pelaut dan pelindungan kebajikan maritim.
Beliau turut menggesa pemilik kapal agar mematuhi Konvensyen Buruh Maritim MLC 2006 sambil memperkukuh aspek kesihatan mental dan latihan pelaut menghadapi era digital. Dalam pada itu, beliau memuji peranan Jabatan Tenaga Kerja JTK dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam melindungi kebajikan pelaut, khususnya menerusi perluasan skim perlindungan sosial dan pendigitalan proses tuntutan. Menurutnya, masa depan maritim Malaysia bukan sekadar teknologi tetapi bergantung kepada penghormatan dan perlindungan terhadap pelaut sebagai teras industri. Mahkamah Adat Sarawak kini sedang menangani sebanyak 4,996 kes tertunggak di semua peringkat mahkamah setakat 30 April 2025. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Ketayai, mendedahkan statistik terkini menunjukkan bahawa jumlah kes tertunggak tertinggi adalah di Mahkamah Ketua Kaum dengan 302,061 kes yang masih belum diselesaikan. Ini diikuti oleh Mahkamah Adat Daerah dengan 1,230 kes dan Mahkamah Adat Residen dengan 291 kes. Mahkamah Ketua Kaum dan Mahkamah Adat Rayuan Negeri masing-masing mencatatkan 120 dan 81 kes tertunggak, manakala Mahkamah Ketua Masyarakat mencatatkan jumlah terendah iaitu 13 kes. Berucap pada sesi penggolongan kementeriannya di Persidangan Dewan Undangan Negeri di Kuching semalam, Datuk Seri John Siki tidak menolak kemungkinan untuk melaksanakan pembaharuan atau penambahan sumber bagi mempercepatkan proses kehakiman dan memastikan keadilan dapat disampaikan dengan segera. Sementara itu, Datuk Seri John Siki turut memaklumkan bahawa Majlis Adat Istiadat Sarawak sedang menyemak semula beberapa adat tradisional termasuk adat Iban 1993, adat Bidayah 1994, adat Kayan Kenyah 1994, adat Lun Bawang 2004 dan adat Bisaya 2004. Beliau memberitahu semakan untuk adat kaum-kaum tersebut memberi penumpuan lebih terhadap beberapa aspek, antaranya penempatan komunal, hal keluarga, harta dan hantaran perkahwinan. Kesaling hubungan udara negeri ini menunjukkan permintaan pertumbuhan dalam tempoh 5 bulan lepas. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, dalam tempoh itu sejumlah 14,438 tan kargo udara telah dikendalikan dengan peningkatan ketara sebanyak 23.3%. Tahun lepas ianya mencatatkan 11,072 tan metrik dalam tempoh yang sama. Kargo tersebut terdiri daripada pelbagai jenis barangan seperti produk elektrik dan elektronik, peralatan minyak dan gas, kargo am seperti tekstil dan pakaian serta buah-buahan dan bunga segar. Beliau memberitahu ini berikutan permintaan yang lebih kukuh merentasi pelbagai sektor dan sambungan yang lebih baik ke destinasi di seluruh Sarawak. Sementara itu, mengenai naik taraf lampu isyarat, Datuk Seri Lee memberitahu sebanyak 173 daripada 342 lampu isyarat di Sarawak telah dinaik taraf kepada lampu isyarat pintar setakat ini. Katanya kerja-kerja sedang dijalankan untuk menaik taraf baki lampu isyarat bagi mencapai sistem pengurusan trafik yang bersambung sepenuhnya dan cekap. Daripada 173 lampu isyarat pintar di Sarawak, jumlah tertinggi ialah di Kuching dengan 92 unit, diikuti Miri 30 dan Bintulu 19 unit. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggolongan kementeriannya di Persidangan Dun Sarawak semalam. Perkembangan mengenai bekalan elektrik di Sarawak. Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi memaklumkan bahawa kapasiti penjanaan elektrik di Sarawak pada masa ini adalah sebanyak 5,898 megawatt. Untuk permintaan terkini adalah sebanyak 4,887 megawatt. Ini bermakna Sarawak mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk keperluan domestik termasuk bekalan elektrik ke luar bandar. Ujarnya lagi, sasaran kapasiti bekalan elektrik pada tahun 2030 adalah sebanyak 10,000 megawatt berbanding dengan jangkaan permintaan berjumlah 7,074 megawatt. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggolongan di Persidangan Dun Sarawak. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak dari Sungai Kesagara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.